Assalamualaikum, nama saya Tuan Nur Munirah binti Tuan Adawah. Nombor matrik saya 203928. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan berkumpulan kami iaitu teater dan kesenian lukisan. Tetapi pembentangan ini hanya menekankan bahagian teater sahaja. Jadi saya ingin menerangkan bahagian pengenalan dan juga objektif kajian untuk teater ini. Jadi yang pertama sekali, teater berasal daripada bahasa Yunani iaitu theatron. Namun secara istilahnya, teater ini didefinisikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di atas pentas untuk khalayak ramai. Itu adalah pengetahuan yang lagi mudah lah menurut bahasa Yunani ini, iaitu teater dipertunjukkan di atas pentas untuk khalayak ataupun orang ramai. Seterusnya pula, konsep teater tradisional di alam Melayu di Malaysia dikatakan mempamerkan corak asas yang sama dengan teater-teater tradisional di Asia, khususnya pada kesenian yang mempunyai perhubungan dengan pengaruh kepercayaan seperti animisme, Buddha dan juga Hindu. Okey, gabungan asas melalui tiga unsur utama ini iaitu gerak tari yang merakumi tujuan lakonan, muzik dan nyanyian yang dicorakkan melalui penceritaan yang menggabungkan dengan kepercayaan fahaman ritual dan spiritual. Okey, itu adalah maksud ataupun teater secara lagi mendalam. Seterusnya pula, seni teater ini merupakan karya seni yang rumit dan juga sedikit kompleks dibandingkan dengan kesenian yang lain. Okey, sehinggakan seni ini dikenali sebagai collective art. Okey, teater juga merupakan gabungan daripada pelbagai cabang seni seperti tarian, lakonan, nyanyian dan sedikit unsur lawak. Okey, selain itu seni teater juga menggabungkan unsur-unsur audio, visual dan kinestik yang meliputi bunyi, suara, muzik, gerak dan bahasa badan serta seni rupa juga. Okey, seni teater juga hasil gabungan seni yang dicipta oleh pelukis, sutradara, penata, artistik, kru, teknikal dan seterusnya untuk diproduksikan. Okey, secara ringkasnya ni seperti contohnya seni teater ni adalah hasil buatan daripada manusia sendiri, seperti pelukis lah yang dimaksudkan sebentar tadi. Okey, sebagai seni kolektif, seni teater perlu dilakukan dengan penuh kerjasama supaya semuanya berjalan lancar dan seirama. Jadi kita kena ada kerjasama di antara semua pihak untuk menjalankan teater ini dengan lagi berkesan. Okey, itu sahaja untuk pengenalan. Jadi saya akan sambung untuk bahagian objektif kumpulan kami berkaitan dengan teater. Okey, kami mempunyai dua objektif yang utama, iaitu yang pertama, kita gabungkan antara teater dan juga seni lukisan untuk objektif kami. Yang pertama sekali adalah mengenal pasti jenis lakonan teater dan jenis seni lukisan. Jadi dalam bahagian penulisan yang kami paparkan ini, kami menekankan kepada jenis lakonan teater yang bagaimana dan juga bagaimanakah jenis seni lukisan yang kami tekankan. Okey, yang objektif kedua pula menghuraikan perkembangan seni teater Melayu dan seni lukisan. Jadi di dalam penulisan kami ini, kami lebih menekankan perkembangan seni teater Melayu dan juga seni lukisan. Kami ingin menghuraikannya dengan lagi jelas dan teliti lah berkaitan dengan teater ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Azimah binti Jasman, nombor matrik 199909. Okey, saya akan membentangkan tentang kaedah kajian seni persembahan teater. Kami menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah laman sesawang dan juga kaedah keperpustakaan. Okey, dalam kaedah laman sesawang ini, kami mengumpulkan dan mencari maklumat. Seterusnya, mendapatkan rujukan terkini. Dalam kaedah keperpustakaan pula, kami menggunakan kaedah ini untuk mendapatkan idea tambahan. Okey, melalui kaedah ini sangat-sangat terbatas kerana pergerakan untuk mencari bahan rujukan tidak dibenarkan. Hal ini kerana arahan pihak kerajaan untuk kita terus kekal berada di dalam rumah. Okey, kami juga mengambil inisiatif lain untuk menggunakan kaedah keperpustakaan online, iaitu mencari bahan rujukan seperti tesis dan sebagainya. Okey, dalam kaedah ini kami dapat memperluaskan lagi skop kajian kami. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Atika binti Rahmat, nombor matrik saya 202680. Hari ini saya akan bentangkan tentang dapatan kajian yang kami perolehi daripada objektif pertama, iaitu jenis-jenis teater. Jenis-jenis teater yang kami kaji terdapat tiga, iaitu jenis teater dramatik, jenis teater musical dan juga jenis teater gerak.
Hari ini saya akan menerangkan dua jenis teater, iaitu jenis teater musikal dan jenis teater gerak. Jenis teater musikal merupakan sejenis teater yang menggabungkan seni nyanyian, seni tarian dan juga seni gerak. Teater musikal ini dia banyak menekankan unsur-unsur seperti muzik, nyanyian dan sebagainya. Teater musikal juga berlatar belakangkan karya muzik. Karya muzik ni sangat penting dalam teater untuk menunjukkan aspirasi muka ataupun aspirasi pelakon tersendiri. Karya muzik juga menjadi tulang belakang penting kepada persembahan teater musikal. Senang kata, kalau tiada muzik dalam teater musikal, bukan teater musikal lah namanya. Dari mana datangnya budak tu? Katanya dari Belanda. Oh, anak orang putih lah ya. Si Minah pun panggil dia putih. Iyalah tu kot. Comelote manis senyum tawa. Comelote alahai manis anaknya. Comelote manis senyum tawa. Seterusnya, teater yang kedua ialah teater gerak. Teater gerak ini dia menekankan unsur gerakan, aspirasi wajah dan gerak tubuh pelakon tersendiri. Pengucap dialog atau skrip dalam teater gerak ini sangat terhad dan kadang-kadang tidak digunakan langsung. Contoh teater gerak adalah pantomim yang merupakan contoh teater gerak yang sangat jelas. Dalam persembahan pantomim ni, pelakon ni bebas mengekspresikan gerakan dan mimik muka bagi menyampaikan makna dan mesej cerita tersebut. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang teater dramatik, jenis teater dramatik. Teater dramatik ini merujuk kepada aksi yang dilakonkan, satu aksi yang dilakonkan yang dipertunjukkan dalam sebuah persembahan teater. Teater dramatik menekankan perubahan watak secara psikologi, sementara jalan cerita dan latar dilakukan seteliti yang mungkin. Rangkaian cerita dalam teater dramatik mengikut plot yang ketat dan juga terikat. Kebanyakan aksi atau babak dalam teater ini ditunjukkan secara sensasi bagi menarik minat penonton terhadap situasi dan aksi yang dipertontonkan. Jadi sekiranya pelakon melakonkan aksi sedih, maka akan memberi
akan beri kesan kepada penonton, kepada emosi penonton, iaitu kalau sekiranya mereka membuat aksi sedih, maka penonton juga akan terkesan dan berasa sedih. Begitu juga dengan gembira, penonton akan berasa gembira dan sukaria. Okey, secara mudahnya, teater dramatik adalah teater yang menekankan unsur aksi dalam persembahannya. Sesuatu babak akan sedaya upaya ditonjolkan secara dramatik bagi memberi kesan kepada penonton dan supaya aksi itu kelihatan nyata. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan jenis-jenis teater. Teater yang telah lama bertapak di Malaysia mempunyai banyak jenis. Salah satu jenis teater yang terdapat di Malaysia ialah teater musikal, teater bangsawan dan sebagainya. Teater bangsawan merupakan teater yang banyak menceritakan tentang raja-raja dan pengikut-pengikut raja dan sultan. Teater bangsawan menggunakan kostum ataupun pakaian yang merupakan pakaian tradisi masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Teater bangsawan banyak menggunakan prop atau peralatan yang menunjukkan suasana di dalam dan luar istana. Okey, saya akan menerangkan ciri-ciri teater bangsawan. Teater bangsawan mempunyai 7 latar atau tirai, iaitu hutan, rumah, istana, gua, taman, kampung dan jalan kampung. Teater bangsawan juga mempunyai tirai agung dan tirai ekstraten. Teater bangsawan memerlukan bantuan sidewing, sebing, iaitu pemidang pipih untuk bahagian tepi kiri dan kanan pentas. Seterusnya menggunakan bahasa klasik, bahasa istana dan mempunyai ekstraten. Teater bangsawan juga mempunyai tauke panggung. Tauke panggung ialah pengacara ataupun persembahan selingan. Dan teater bangsawan mempunyai muzik dan unsur-unsur tasmat, iaitu kesan-kesan visual ataupun kesan-kesan yang memberi impak yang mendalam kepada penonton. Okey, fungsi teater bangsawan seperti biasa untuk menghiburkan penonton, memberi pengajaran, mengisahkan kehidupan istana dan kehidupan lampau. Seterusnya mengingat kembali sejarah dan kepahlawanan. Cara persembahan teater bangsawan menggunakan pentas proscenium, iaitu pentas yang hanya mengizinkan penonton di hadapan sahaja. Dipersembahkan dalam bentuk babak plot cerita secara imbas kembali ataupun imbas muka. Seterusnya persembahan seni teater wayang kulit. Sejarah wayang kulit dibawa masuk ke Malaysia pada tahun 1400 hingga 1500 Masihi. Persembahan wayang kulit di Kelantan sejak pemerintahan Long Senik Mulut Merah yang memerintah antara tahun 1837-1886, dikenali sebagai Sultan Muhammad II. Seterusnya teater Noh. Teater Noh ini merupakan teater yang terkenal di Jepun. Seni persembahan teater Noh banyak dipertontonkan oleh masyarakat Jepun kerana teater Noh mempunyai nilai tradisionalnya yang tersendiri. Ciri-ciri teater Noh ialah teater Noh dipersembahkan oleh 2 atau
3 orang watak. Pergerakan yang dilakonkan oleh watak amat perlahan, tidak seperti teater-teater lain. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbentangkan tentang perkembangan seni teater Melayu. Pada tahun 1914, sebuah kumpulan bangsawan dari tanah Melayu yang dikenali sebagai Malay Opera of Melaka di bawah pimpinan Wan Yek Alkaf. Bangsawan adalah teater Melayu pertama yang diusahakan secara profesional untuk tujuan komersial dan hiburan di tanah Melayu. Kelainan sifat dan bentuk bangsawan berbanding teater tradisional yang lain adalah faktor yang mendorong masyarakat tanah Melayu dan Singapura tertarik untuk menonton dan kemudiannya terlibat dalam bidang teater tersebut. Pertubuhan sosial Melayu yang menganjurkan persembahan bangsawan melakukannya atas tujuan sosial semata-mata. Keuntungan yang diperoleh daripada persembahan bangsawan ini disalurkan kepada masyarakat setempat, terutamanya dalam usaha meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu. Bermulanya era moden dalam persembahan teater tanah air ini ialah melalui kemunculan bangsawan dan sandiwara. Bangsawan telah mencapai zaman kemuncak dan kegemilangan semasa era kolonial, iaitu pada tahun 1920 hingga 1930. Manakala sandiwara pula merupakan gelombang evolusi kedua selepas bangsawan yang berubah menjadi sebuah teater moden. Evolusi ini bermula apabila tuntutan kepada cerita-cerita yang lebih menonjolkan cerita-cerita yang dekat dengan keadaan dan persoalan kehidupan sebenar masyarakat dan mitos secara fantasi. Sekian dari saya. Saya Nur Azman binti Jasman, nombor matrik 199909. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan kajian kami, iaitu kesimpulannya, seni persembahan merupakan seni tradisi masyarakat Melayu. Pada awal perkembangan seni persembahan, iaitu teater bangsawan, telah mendapat tempat dalam masyarakat Melayu di Sarawak. Okey, seni persembahan ini bukan sahaja mengandungi nilai seni, malah dapat memartabatkan lagi bahasa dalam semangat kenegaraan. Okey, itu saja daripada kami, seni persembahan teater. Terima kasih.